Okay, so untuk hari ni adalah untuk lab yang ketiga kan. Untuk lab yang ketiga iaitu DC analysis. Okay, DC analysis So boleh baca dia punya ni lah, dia punya guideline ni, dia punya prosedur dia. So hari ni kita akan buat untuk DC analysis. Sebelum ni kita ada buat bias point analysis kan untuk kelas minggu lepas. Mana kita akan tengok dia punya berapa voltage drop dekat komponen ataupun berapa current through the komponen. Itu adalah untuk bias point analysis. So hari ni kita akan teruskan dengan DC analysis. Okey, kalau DC ni maknanya direct current lah. Maknanya litar sekali lagi litar direct current DC. Okey, so kalau untuk DC analysis ni kita akan sweep dia punya variable lah. Mungkin antara variable yang kita boleh sweep ni, kalau kita tengok dekat lab sheet ni kita ada source maknanya dia boleh current source ataupun voltage source. Kita boleh sweep lah. Biasanya kalau ni untuk ni lah, independent current source ataupun independent voltage source. So kalau kita nak sweep, kalau contohnya untuk voltage source tu mungkin kita akan sweep daripada 0 volt sampai ke 5 volt. Mungkin dia punya increment dia 0.5 volt kan. So dia akan start daripada 0, kemudian 0.5, 1 sampai ke 5 volt. Kalau untuk current source pun samalah. Maknanya kalau 0 ampere, daripada 0 ampere until 3 ampere. Kalau increment dia 0.2, maknanya dia akan naiklah 0, 0.2 ampere, 0.5 ampere dan seterusnya sampai ke 3 ampere. Okey, ini model parameter kita rasa tak pakai dalam kita punya analisis hari ni. Okey, temperature pun rasa tak ada kot. Yang kita pakai lagi satu yang untuk kali ni global parameter. Okay, so the cubic param followed by the parameter name. So, okay, parameter ni maknanya kita akan sweep. Contohnya kalau dalam lab 3 ni kita nak sweep dia punya okay, dalam lab 3 ni untuk lab activity 2 ni kita nak sweep dia punya resistance dia. Kalau dalam contoh ni kita nak ni lah R-load ni kita nak sweep dia. Kalau dalam lab 3 ni kita tengok dia akan sweep daripada 1 ohm kepada 30 ohm. So untuk hari ni cuma ada dua saja. Satu kita akan sweep dia punya source dia. Source current yang kalau dalam case kita punya lab kita ni current source rasanya. Kemudian kita akan sweep resistor. Okey. So kita terus kepada circuit kita yang pertama lah. So sebenarnya bila kita sweep dia punya parameter tu, kita nak tengok kat mana yang kita nak tengok dia punya output dia lah. Dalam contohnya untuk lab 1 ni kita akan sweep dia punya ataupun kita vary dia punya current source dia daripada 0 sampai ke 3 ampere. So dalam lab 1 ni daripada 0 sampai ke 3 ampere. So kita sweep daripada 0 sampai 3 ampere dengan 0.1 ampere increment lah. So tapi kita nak tengok berapa dia punya power dissipate by the 8 ohm resistor ni lah. So kita nak tengok power dissipate by the 8 ohm resistor. So nak tengok power dekat sini. So dia akan plot graph dia, x axis dia adalah current, maknanya daripada 0 sampai 3 ampere. Kemudian dia punya y axis dia adalah watt lah, dalam bentuk watt, power dia.
So dalam okay, untuk aktiviti satu ni ada dua lah nak tengok. Satu sweep current, lagi satu kita nak tengok uh, plot window for trace. Kita nak tengok V in versus V load. Dia nak tengok dia punya apa voltage dia, voltage input dengan voltage output dia lah. Okay. So kalau untuk aktiviti dua ni, so kita nak tengok kita akan sweep dia punya RL ni lah, dia punya load dia kat sini, resistor dia. Kemudian kita akan plot dalam bentuk power lah, power dissipate by the RL lah. So kita tengok daripada maknanya dia punya X axis dia akan daripada resistor lah 1 sampai 30. Kemudian kita akan tengok untuk Y axis dia adalah dia punya watt dia, power lah, power. So daripada sini kita plot graph, kita akan tengok dia punya maximum power dissipate by the RL lah. So daripada graph tu kita boleh tengok. So dalam circuit teori tu kamu dah belajar kan, maximum power transfer kan. So bila kamu plot graph tu dia akan dapat satu lengkuk. Okey, berapa dia punya peak tu? Dia punya peak tu adalah dia punya maximum power dissipate by the load lah. Berapa dia punya value untuk RL ataupun R pada maximum power tersebut. Okey. Okay, ini adalah untuk litar hari ni. Okey, ni saya dah lukis lah. So kalau kita tengok dalam litar yang pertama tu kita ada, okey, yang litar pertama ni kalau kita tengok tahu kamu ingat lagi kita. So ini kita ada current source. Okey, yang ni kita ada yang bentuk diamond ni, ini adalah sebenarnya adalah okey, bila dalam dia ada nak panah, dia adalah still lagi current source lah. Cuma dia adalah, kalau dalam bulat ni, bentuk bulat ni adalah independent current source lah, ataupun independent source. Tapi kalau bentuk diamond, okey, kalau bentuk diamond ni kita panggil dia sebagai dependent source. So dependent source ni macam juga independent source, dia ada dua lah. So dia ada sama ada dia ada voltage ataupun current. Cuma untuk setiap dependent source tu, contohnya kalau case yang ni adalah current source, dependent current source, dia akan ada dua. Akan ada dua dia punya current source ni bergantung kepada nilai voltage ataupun nilai current dalam circuit. Okey, kita akan tengok Okay, so dalam dependent current source ni, macam saya kata dia pecah dua kan. Dia ada current source dan voltage source. Okay, bawah voltage dengan current tu, okay, dia akan tengok dia punya punca voltan bersandar kepada, kalau tengok bersandar kepada voltage ataupun bersandar kepada arus. Bersandar kepada voltan ataupun bersandar pada arus. So dia akan ada 4 lah sebenarnya. 4 dependent current source. Okay, yang pertama adalah punca voltan bersandar voltan, punca arus bersandar voltan, punca arus bersandar arus, punca voltan bersandar arus. So kalau English dia, kalau untuk punca voltan bersandar voltan ni adalah kita panggil VVC. Okey, yang ni adalah untuk voltage control voltage source. Voltage control voltage source yang untuk A ni, ataupun dia ada VV
VCVV, voltage control voltage source. So dependent source. Okay, dia terbagi pada 4 lah. So dia akan ada satu voltage control voltage source. So yang kedua, okay, dia lagi voltage source. Dia adalah untuk current control voltage source. Yang ketiga, susunan dia boleh tak kisah. Voltage control current source. Yang keempat dia ada apa? Current control current source. So ini adalah untuk 4 jenis dependent source lah. So yang ni still lagi kita panggil dia voltage source punca voltan. Yang 3 dan 4 ni adalah punca arus. So kalau kita lukis dia punya simbol dia semua dalam bentuk diamond . Okey, kalau untuk voltage source dalam diamond ni dia akan ada positif dengan negatif lah. Dalam dia mesti positif dengan negatif. Cuma dia punya variable ataupun dia punya gain dia ataupun dia punya perkali dia dalam bentuk, kalau yang ni voltage control current voltage source ni, so dia akan katakanlah perkali dia V voltage mana V lah. Kalau untuk yang kedua ni current control current source, okay, dia punya simbol dia still lagi bentuk diamond. Okey, dalam dia positif dan negatif. Dalam dia ada positif negatif. Maknanya kalau dalam dia positif dalam kotak diamond tu dia positif dan negatif, maknanya dia ada dalam bentuk voltage source lah. Dia dalam bentuk voltage source. Okey, cuma dia punya perkali dia adalah kata perkali dia adalah B I. Okey, BI. I ni untuk current lah. Current ni kat mana? Current yang dalam circuit. Kalau V ni yang kat mana? Dia dalam circuit. Biasanya dia akan letak dalam circuit. Okey, kalau untuk voltage control current source, okey ya. So bentuk dia still lagi bentuk diamond. Untuk current source cuma dalam diamond tu
dia ada anak panah. So bila anak panah ni maknanya dia adalah current source. Cuma dia punya adalah voltage control current source, maknanya pekali dia, contoh pekali dia adalah C V. Okay. So kalau untuk yang keempat, current control current source, okay, bentuk diamond. Okay, dalam dia ada anak panah. Okay, cuma dia punya source dia control by current. So dia punya ni katakanlah pekali dia adalah D. Okay, so dia punya adalah I. So ni bentuk dia punya simbol dia dalam circuit lah. Okay, dalam circuit dia simbol dia macam ni. So ni adalah voltage control. Yang pertama adalah voltage control voltage source. So kalau kita tengok voltage source ni maknanya source dia adalah dalam bentuk voltage. Tapi voltage source ni controlled by voltage. Voltage yang kat mana? Voltage yang dalam circuit. So kalau kita tengok contoh dalam lab activity 1 ni, so yang kita tengok ini adalah current control lah. Current source, sebab dalam diamond ni ada anak panah. So current source controlled by, so kita tengok kat sini V1 over 4 So V ni adalah voltage controlled by voltage. So ni adalah voltage control current source. V yang kat mana? V yang ni kan, dia tulis kat sini V1. V1 ni kita boleh, biasanya dia akan indicate dalam kamu punya circuit lah. So dia kena letakkan dalam punya circuit. So V1 ni V yang kat sini. Okey, bila kita lukis circuit untuk dependent source ni, okey, dia nampak simple lah. Macam ni sahaja. Tapi bila kamu buat simulation, dia akan jadi macam ni. So yang ni dia punya ini lita, okey lita. So kalau kita tengok ini dia punya current source dia. Sini ada punya current source dia. Dia punya current source ni controlled by sini. Controlled by voltage. So kalau kita tengok dekat modul kamu tengok page, kalau ada masa kamu boleh tengok dekat modul dalam modul pun ada, dia bagi secara detail. Okey, page 77. Okey, ini dia punya dependent source dalam kamu punya P-Spice ataupun dalam cadence. So dia ada E1. Kalau untuk punca voltam, sandar voltam ataupun voltage control voltage source ni, kamu type E je, dia akan keluar sepatutnya lah. Contohnya kat sini kan, dekat part dia, kamu type E kan. So E analog ni. So ini adalah untuk ini adalah untuk voltage control voltage source. E. So kalau kita tengok F, F, G, H,
So yang ni adalah untuk voltage control voltage source lah. Biasa kita tengok yang kat dalam ni, yang ni yang akan bezakan sama ada dia adalah yang ni adalah untuk voltage source lah. Okey, yang ni adalah untuk current source. Current source. Okey, cuma yang ni voltage source controlled by voltage. Sebab dia ada positif dengan negatif kat sini. Okey, yang ni adalah current source. Current source controlled by current. F ni adalah untuk current control, current source. Current control, current. Okey, source dia yang kat sini. So source ni kalau kita tengok, kalau kita ambil daripada parts dia, dia adalah sebelah kanan kamu lah. Yang sebelah kiri ni kita sama ada dia control by current ataupun by voltage. Okey, yang ni adalah current source control by voltage. Kalau untuk G. So kalau untuk H, voltage source control by current. Okey, so saya harap kamu boleh faham untuk dependent source ni lah. Ada 4 jenis dependent source lah. Okey, dua jenis daripada current source, 2 jenis daripada voltage source. Okay, so dalam lab 1 ni, yang kita pakai adalah current source control by voltage. So bila kita nak buat circuit dia, okay, ni dia punya current source dia. Cuma yang ni kalau kita tengok dia macam ada berbelit sedikit, ada macam loop. Tapi kita kena tengoklah dia punya arah anak panah dia lah, arus dia. Sebab dalam circuit kita dia mengalir ke atas kan. Sebenarnya boleh ubah dalam ni, tapi saya ambil yang terus ambil pasang. So, sebab anak panah dia ke bawah tu yang dia ada looping kat sini, macam looping. Okey. So control by voltage. Voltage yang kat mana? Dekat sini lah. Maknanya current source ni control by voltage R1 ni. Okey. So bila kamu dah lukis circuit dia macam ni, so kita akan buat simulation lah. Macam biasa kita akan buat simulation profile. Okey, cuma yang kalau kita tengok untuk lab 1 ni, kita akan vary dia punya current source ni daripada 0 pada 3 ampere dengan 0.1 increment. So dan kita akan tengok dia punya power dia lah, power dissipate by the R load ataupun 8 ohm resistor. Okey. So kalau kita buat dia punya profile, okey, saya dah buat profile dia kan. So kita buat setting dia, kamu kena ambil analysis type dia, DC sweep. Okey, kemudian current source, sweep variable ni current source. Okey, yang ni kena tengok nama dia kena sama. Kat sini adalah I1 kan. So kita nak sweep dia punya current source dia, so I1. Kalau kat sini I2, kat sini pun kena I2 lah. Okey, sweep type dia punya dalam bentuk linear, 0 sampai ke 3 ampere. Increment dia 0.1. Okey. Apply. Okey, lepas tu kita nak tengok adalah voltage dissipate by the 8 ohm resistor ni kan. So voltage pula. Power dissipate by the 8 ohm resistor. So watt kan. Ni power dissipation maker letak. Ini macam probe probe macam oscilloscope. So kamu letak kat sini. Kemudian bila kamu run simulation, okey, dia akan buka PSpice. So kamu akan dapat graf lah lebih kurang macam ni. Ni dia punya graf lah. Kemudian baca balik dia punya arahan dia. Lepas tu dia kata okey, disuruh plot power delivered by 8 ohm resistor. Okey, lepas tu dia kata get the power delivered when the current is 1.8 ampere kan. So tengok graf kat sini, dia suruh cari berapa power dissipate by the 8 ohm resistor bila dia punya current dia 1.8 kan. So kat sini 1.5, 6, 7, 8 dari sini lah. So ataupun kita boleh tengok marker dia. Marker dia kat sini kita boleh tengok. Kat sini ada toggle cursor. So kamu tekan kat sini.
So bila kamu gerak dia jadi akan keluar line merah ni kan. Ni toggle cursor. Ni adalah untuk toggle cursor ni. So kat sini banyak dia punya ni, boleh try. So kamu boleh gerakkan dia punya cursor dia. So kamu boleh ubah sampai dia 1.8. Macam mana kamu nak tengok 1.8, tengok kat sini. Ni kawasan yang macam Excel ni. So X value dia kan, hampir kepada 1.8. So kita tengok dia punya power dia. Okay, sebab X value ni adalah untuk X axis. Okay, yang untuk W ni adalah W untuk watt kan, power dissipate by the R3. Okay, ni dia punya value dia lah. So 1.8 tu lebih kurang dalam 26 miliwatt lah. Sebab sini ni dah 26 watt kat sini. Boleh tengok lah. So kamu boleh so kita dah dapat. Maknanya bila power delivered when the current is 1.8, so sama dengan 26 watt. Okay. Yang keempat ni, okay, dia minta add another plot window to trace V in versus V load. Lepas tu kamu kena buka balik P-Spice ni. So kalau kamu nak tambah dia punya, apa orang kata, nak tambah dia punya graph dia, kat sinilah add trace. Atau kamu boleh delete dulu yang sebelum ni pun boleh. In dengan V-load. Okay, sebelum tu bila kamu nak plot dia punya graph dia, pastikan kat sini ya, kamu net alias dia kamu kena ada lah. In dengan load lah. Cuma saya dalam graph saya ni, saya buat in dengan out. In dengan load kat sini. So kalau ubah load tu dalam, contohnya kalau kat sini saya ubah kan. So ubah kat sini, saya simulate, dapat yang tadi. So graph tu kamu boleh print screen ataupun kamu boleh tengok print sebagai PDF pun boleh. So saya letak kat sini. So tadi kan V in dengan V out. Kalau kita tengok tadi sebelum ni dia keluar V in dengan V out. Tapi saya bila tukar, saya ubah dia punya net alias dia, V in dan V load, okay, dia akan keluar V in dengan V load V in, V load. So boleh nampak kat sini trace expression dia, V in dengan V load, okay. So dia akan keluar lah. Sebab kita sweep dia punya parameter dia current kan, current source. So daripada 0 sampai 3 ampere lah. Cuma dia punya Y axis dia dalam bentuk voltage lah. Sebab kita nak trace, kita nak tengok dia punya V in dengan V load dia. So kalau ini yang hijau ni adalah untuk V in. Yang merah ni, line merah ni adalah untuk V load. Tak tahu kamu boleh nampak tak? Okay. So kita, okay, kamu boleh ubah juga dia punya plot area dia. Katakanlah kalau kamu nak buang dia punya grid dia, so ambil dekat edit setting, tekan ambil X grid, Y grid, kamu biarkan dia none. So dia akan clear lah. So kalau kita tengok dekat lab yang ke activity 1 ni, so kalau kita dah upload dia punya trace dia untuk V in dengan V load. Kemudian dia nak cari dia punya get the value of V load when V in is at 10 volt. So dia nak tengok berapa value untuk V load bila V in adalah 10 volt. So kamu letak cursor dia. So kita tengok dekat V in lah, yang hijau ni. So V in dia, so kena tengok sebab ni kalau untuk
voltage 10 volt kan. So tengok dekat V in ni lah. V in. Kat bawah ni kan, V in kan. So kamu gerakkan cursor dia sampai V in dia sampai jadi 10. Kemudian kamu boleh tengok berapa dia punya V-load ni lah. So kena tengok lebih kurang So V in dia pada 10 volt. So V-load dia adalah lebih kurang 12 volt. Okay, so dah dapat, kamu kena print screen lah. Kamu boleh, kalau kamu nak letakkan kat sini dia punya value pun boleh. Ni dia punya. So dia dah mark label lah. 10 ni kan. Okay, so yang ni label lah. So cuma yang ni 1.508 ni adalah ampere, 10.5.8 ni adalah volt lah. Boleh padam balik, delete. So, kalau kita letak trace balik, so keluar kat sini. Kalau kita klik yang merah ni, so kita boleh pilih select dia punya apa orang kata graf dia lah, sama ada nak V in ataupun V load. V load kalau kita letak dia punya trace dia, boleh. Jadi tekan V load dulu, lepas tu baru tekan trace. Tak apalah, kamu tu boleh try sebab dia banyak sangat dia punya menu dia. Okey. So boleh tengok, ambil kat sini pun boleh, tak ada masalah. So sini 10 dengan 12. Okey. Itu adalah untuk aktiviti lab aktiviti 1 lah. Okey, cuma kalau dalam aktiviti 1 ni, kalau kita tengok V1 over 4 kan, maknanya dia punya gain dia adalah 0.25 lah. So kalau contoh macam ni, kita gain dia 0.25. Nanti saya akan uploadkan video tutorial yang detail untuk lab 3. So habis untuk lab 1, aktiviti 1, kita tengok pergi kepada aktiviti 2 lah. So aktiviti 2, lab aktiviti 2 adalah untuk figure 4 ni. Okay, still lagi ada dependent source. Cuma dependent source ni adalah voltage source. Okay, dalam diamond ni ada positif negatif. Okay, control by current. Ni control by current. So sekarang ni kita nak dapatkan power dissipate by the RL. Maknanya kita akan sweep dia punya RL lah. So kamu kena lukis graf kamu menggunakan ni lah, capture light ni. So ini dia punya graf dia lah. Dia punya circuit dia. Okey, cuma kali ini kita menggunakan current control voltage source kan. So current control voltage source, so dia akan pakai yang H ni lah. H ni. Okey, dia punya ni voltage source dia controlled by current. Current kat mana? Current yang sini. Kat sini. Current yang dekat sini. Current dekat sini. Sebab I1 dia dah ada indicate kat sini kan. I1 di kawasan ni. So I1 yang kat mana? I1 yang kat sini. Ni ada I1 kan. I1 yang mana? I1 yang kat sini. Okey. So ni kan. Okey, current source
voltage source control by current. Current I1 lah. I1 yang kat mana? Current yang kat sini. So bila kamu kena lukis dia, lukiskan dia punya circuit dia, okey dia macam ni lah. Tapi ingat ya, kalau untuk current control dia kena selari dengan ni. Dia bukan kamu boleh terus bukan kena sesiri dengan kat sini sesiri, dia sesiri. Kalau dia kamu buat selari, okey dia akan jadi short circuit. Kamu tak boleh buat macam ni ya. Okey ya. Contohnya kamu buat kat sini kan. Tak boleh. Okey, yang ni dia akan short circuit. Sebab current akan lalu ikut sini. So, current akan lalu ikut sini. Ni tak boleh. So, okey betulkan balik. Okey. Okey, cara kita nak sweep parameter kalau untuk contohnya untuk R-load ni. Okey, first kali kita kena set dekat dia punya RL ni. Okey, RL ni still lagi yang kata kita pakai R analog yang biasa. Cuma dekat value dia, kamu kena tukarkan value dia kepada param value lah. Parameter value. Maknanya yang kita nak akan sweep nanti. Kena letak macam ni. Okey, kemudian kamu kena cari dekat dia punya part dia. Parameter. Ataupun param, dia akan ada keluar kat sini. Ni special, param special ni kan. Double klik. Letakkan kat sini. Cuma kat sini kita kena letakkan dia punya value dia, tambahkan new property. Param value. Value dia kamu letak 10. Param value 10. Okey, value tak kisah berapa sebenarnya sebab yang nanti kita akan sweep dia punya value dia lah. Cuma ini sebagai letak satu value saja dulu. Okey. Display. Okey. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey, kenapa, jangan tanya saya pula kenapa letak param value lepas tu dia ada bracket dia. Yang ni dia memang dia punya dia punya dah fix lah. Macam kalau kita nak vary dia punya parameter ataupun nak komponen dalam circuit ni, okey yang ni dia punya cara dia lah. So boleh tengok dia punya video tutorial nanti saya akan upload yang untuk detail untuk lab 3. Okey. So ni untuk param. So bila dah buat, so sekarang ni kita nak tengok, okey kamu boleh set dia punya ni lah, simulation profile dia. Okey, boleh saya dah buat. Kita ubah sikit dia punya ni. Okay, simulation still lagi DC sweep. Lepas tu kita akan ambil global parameter lah, global parameter. Okey, parameter name yang ni, param value ni, maknanya param value ni merujuk pada mana ni? Merujuk pada nilai ni. So kalau kamu nak ubah kat sini boleh lah, kena ubah kat sini lah. Tapi dia dalam bentuk bracket dalam param value. Okey, lepas tu kita akan sweep dia bentuk linear. So daripada 1 ohm sampai 30 ohm, increment 1
1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. So maknanya dia akan buat simulation start daripada 1 ohm, 2, 3 sampai kepada 30. Right? Okay. Okay, sekarang ni kita nak tengok dia punya power dissipate by the resistor here kan, RL ni. So kita letak mark atau probe untuk power dissipation probe. Okay, kamu boleh start simulation. Okay, so kamu akan dapat graf macam ni lah. Okay, ni dia punya graf dia. Saya buang dia punya grid dia. Okay, bentuk macam ni lah. So sekarang ni, so ini graf yang kita dapat. Okay, kita dah sweep daripada RL ya. RL daripada 1 sampai 30. So kalau kita tengok daripada 1 sampai kepada 30 ohm. Okay, dia punya y-axis dia adalah power lah. Power watt, dalam bentuk watt. Okay, so plot the power watt dissipate in RL, get the maximum power dissipate by the RL. So sekarang ni kita nak dapat maximum power dissipate by the RL ni lah, paling tinggi dia punya peak dia. So kalau kita tengok, kita boleh trace dia. Okay, kat sini dia ada ni lah. Kita boleh cari dia punya toggle cursor dia. Satu cara kamu boleh toggle cursor ni. So kamu letak kat sini lah. So kita akan dapat berapa dia punya value dia. So dapat value dia adalah power dissipate by the dia maximum power dissipate by the RN adalah yang ni lah, value dia 187.472 milliwatt. Pada value dia pada resistance dia adalah 11.92 ohm. Ataupun kamu boleh try ni, klik kat sini ada cursor peak kan. So dia akan cari peak yang paling tinggi lah. Contoh kat sini kan, kalau kamu tekan je cursor peak ni, so automatic tekan je cursor peak ni, dia akan automatic dia akan pergi tempat yang paling tinggi lah. Ni peak. Yang ni kalau untuk true, dia ada tengok, bergantung apa yang kamu nak tengok lah. So ni tempat yang paling ni, maximum power transfer by maximum power dissipate by the RL. So kalau kita tengok 12 ni mungkin lagi tepat lah, 12 ohm. Dia punya power dia 187.5 milliwatt. Okay, so kamu dah dapat lah kat sini kan. So dia dapat maximum power dissipate by RL. Okay, yang nombor 5 ni kena ingat balik yang kita punya transfer function yang kita pakai pada lab 2 tu. Simulate the circuit in figure 4, acquire the value of Thevenin resistance RTH. Let the RL as an output terminal. So yang ni yang kita buat masa lab 2 lah. So maknanya kamu kena letak RL ni sebagai maksimum, letakkan dia nilai resistance yang paling tinggi supaya dia ada keadaan open circuit. Kemudian kita buat transfer function. So kita akan dapatkan bacaan berapa dia punya R Thevenin untuk circuit ni. R Thevenin untuk circuit ni lah. Lepas tu kita akan compare R Thevenin tu sama tak dengan R yang kita dapat ni pada langkah 4 ni lah. Sepatutnya dia dapat value yang sama. Lah. So kat sini barang value ni, so saya ubahkan value ni sekarang dalam 10 ohm kan. So saya ubah pada 10 mega. So kita buat lab 3, activity 2, C.
Okey, kita tengok bias point. Okey, yang ni lah, small signal DC gain. Okey, dia punya input dia adalah V1. V N. So bila kita generate, okey, boleh tengok balik lab 1 tu. So dia akan keluar kosong. So view dia punya output file. Tengok berapa dia punya resistor dia, output resistance dia. Mana resistance yang okey. Okey, sebenarnya transfer function ni kita akan tengok kat sini lah, sebab kat sini kita akan letak dia punya nilai dia adalah dalam ni lah 100 mega kan. Kita boleh letak berapa value lah, tapi bila untuk dapatkan dia punya untuk R Thevenin ni kat sini dalam keadaan open circuit. So bila open circuit tu yang kita letak dia punya param value dia punya ni adalah 100 mega lah. So kita akan tengok voltage dekat sini V1 ni berapa voltage kat sini. Okey, dia punya ratio dia itu adalah dia punya R Thevenin lah. So kalau kita tengok dekat sini R Thevenin lah 1.2 darab 10 kuasa 1 kan. Maknanya 12 volt, 12 ohm. So 12 ohm ni sama dengan yang kita simulate dapat graf tadi. Kalau kita tengok peak point dia adalah pada R dia pada 12 ohm. So sama. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Ini saya cakap seorang. Tak tahulah semua dengar tak. Okey, yang lain ada ni. Okey, ada soalan tak? Sebab hari ni saya kalau boleh nak habiskan sebelum pukul 4. Okey, nanti saya akan uploadkan video untuk tutorial lab 3 ni. Saya akan uploadkan untuk lecture untuk lab 3, kemudian video tutorial. Okey, untuk ke dalam saya punya YouTube channel, kemudian kamu boleh tengok lah. Okey, ada apa persoalan tak? Semua senyap ke tak ada depan kamera? Okey, ada seorang yang menjawab. Saya baik kata tak apalah. Seorang pun seorang lah. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey ya. So untuk lab 3 ni, so kamu kena hantar minggu depan hari Khamis. Hari Khamis lah, hari ni hari Rabu, hari Khamis minggu depan sebelum pukul 5. Untuk lab 2 besok besok sebelum pukul 5. Cuma untuk minggu depan kita akan ada test. Test dia berdasarkan lab 1 2 3. Okey ya, kita akan ada test untuk test 1 sebab kalau kita tengok dalam RPP saya dah bagi tahu kan kita ada test 1. Okey, kita akan buat test untuk okey, dia punya content dia kamu berdasarkan lab 1 2 3. Minggu depan nanti masa saya akan maklumkan kemudian. Okey, ada apa-apa soalan tak? Dia subjektif. Kamu kena buat simulation. Dia rasa ada kena buat simulation, kamu kena simulate menggunakan ni lah software yang kita pakai lah. Sebab itu sebab itu saya bila ada yang tanya, Encik boleh pakai PSpice tak? Saya rasa maknanya dia pakai software yang lain daripada OCAD. Saya kata seboleh-boleh pakai software yang sama lah, sebab video tutorial saya semua dalam menggunakan kita pakai OCAD lah, Cadence. So dia ada soalan subjektif yang dia akan tanya lah. Lepas tu dia ada, silap saya dia ada simulation sikit. Tapi dia berdasarkan lab 1 sampai lab 3. Okey. Lagi soalan? Ada lagi soalan? Duration dia? Kalau ikutkan sejam je, tapi saya tengok balik dia punya content dia.
Kita akan tengoklah mungkin sejam 2 jam. So kita akan buka, saya akan post menggunakan Google Classroom. Okay, dia ada masa dia. So kamu kena jawab dalam masa tu lah. Kamu hantar lewat pun tak ada masalah. Cuma dalam Classroom tu saya boleh tahu siapa yang hantar lewat lah. Nanti saya akan maklumkan lah. Cuma saya tak pasti saya nak buat test tu pada waktu yang sama untuk ke-4 section ke, ataupun saya nak pecahkan kepada 4 section lah. Maknanya 4 masa yang berlainan. Yang tu nanti saya akan tanya dekat kita punya WhatsApp group, waktu bila yang kamu free. Kalau dapat waktu free untuk semua sekali, kita akan buat pada satu waktu sahajalah. Okey, ada soalan lagi? Apa? Saya lagi suka kamu jawab bahasa Melayu. Kalau English nanti kamu copy paste, kamu cari kat Google, lepas tu kamu terus copy paste letak dekat ni je. Tak nak kamu dalam bahasa Melayu lah, lagi senang. So kamu baca, kamu boleh baca, kamu boleh tengok dekat Google, tapi kamu baca balik, kamu fahamkan, kamu terangkan balik apa yang kamu faham. Okey, lab 3 pun sama juga. Dia punya soalan-soalannya kamu kena jawab dalam bahasa Melayu. Saya tak nak kamu buat dalam English. Bukan kata English tak penting, tapi saya nak kamu belajar sikit lah. Kamu kena English tu kamu kena baca. Kamu boleh Google, tak ada masalah. So kamu, let's say kalau kamu nak tak faham pun, kamu Google Translate pun tak ada masalah. Tapi kamu kena rephrase balik ayat yang daripada Google Translate tu. Sebab Google Translate ni kalau kamu copy paste dia, memang ayat dia tunggal langgang. So saya nak kamu ayat dia dalam keadaan ayat yang betul lah. Tak ada ayat tergantung. Tak ada ayat tanya ke dalam jawapan saya tu nanti. Lagi soalan? Kalau tak ada soalan, saya kita stop kelas kita. Jumpa lagi minggu depan atau minggu seterusnya. Ada lagi soalan tak? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita jumpa minggu depan. Okey, untuk test tu bila saya nak buat, nanti kita akan bincangkan dalam WhatsApp grup WhatsApp kita lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita akhiri dengan tasbih Farah dan surah Al-As. Okey, terima kasih pada yang join meeting petang ni, yang join kelas petang ni. Okey, terima kasih.